Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang saksikan slot tahap 2 untuk mata pelajaran sains tahun 4 dengan topik kita tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan bersama Cikgu Atha. Baiklah Cikgu, saya dengar macam kita nak buat eksperimen kan kali ni? Ya, kita nak buat eksperimen bagi membuktikan segala rangsangan dan juga gerak balas tumbuhan. Okey, jom. Tapi sebelum tu, Ya? sekiranya Chris dapat melakukan aktiviti ini dengan baik, Okey. cikgu akan bagi ganjaran untuk Chris. Wow, berbentuk okey. pengasah pensil. Wah, pengasah pensil. Okey, Okey. Chris. Tak Jadi, sabar dah. sekarang kita tengok apa aktiviti yang kita akan lakukan. Baik. Kita akan melakukan 4 aktiviti, iaitu gerak balas akar terhadap air, gerak balas akar terhadap graviti, gerak balas pucuk terhadap cahaya dan gerak balas tumbuhan terhadap graviti dan sentuhan. Okey. Okey, baik. Jadi sekarang saya teruskan lagi, Chris. Okey, untuk aktiviti pertama ni, apa yang Chris perlu lakukan ialah kita nak menyiasat gerak balas akar terhadap air. Di mana di hadapan Chris tu, cikgu dah sediakan juga petri dish. Petri dish, okey. Okey. Di mana nanti Chris akan letakkan biji benih di tengah-tengah dan di kiri dan kanan letakkan kapas yang basah dan juga kapas yang kering. Nak buat sekarang ke? Ya, Okey. sila Chris. Okey, kapas yang kering. Okey. Okey, letakkan Kiri, di kiri kanannya. Okey, kiri. Okey, lagi satu. Okey. Okey. Kemudian di tengah-tengahnya letakkan biji benih. Okey. Kalau tak lekat boleh ada gam tu Chris ya. Boleh gunakan. Berapa biji cikgu? Letak 3 biji. Nampak ni. Okey, 3 Okey. 1. Kita dah cambahkan dahulu ya murid-murid di mana 2. biji benih itu kita rendam selama 2 hari. 3. Sehingga akar dah keluar. Okey. Okey, dah cikgu. Kita Nampak? tunjukkan sekejap macam mana keadaannya. Okey, nampak ni. Okey, dah ada 3 dah. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu? Kalau kita tengok kat situ akarnya masih lagi putih je, masih kecil lagi kan? Betul. Dan kita perlu biarkan selama lebih kurang 4 hingga 5 hari dan kita lihat bagaimanakah akar itu bergerak balas. Jadi sebenarnya cikgu dah sediakan keputusannya, Chris. Oh, di dah? sini. Ya. Oh, ingat kena tunggu. Okey, jadi Chris boleh Okey. letak je. Okey. Baik. Jika kalau Chris tengok dekat sini, okey, sebelah sini adalah kapas basah dan sebelah sini ialah kapas kering. Okey. Baik. Jadi kalau kita tengok akar-akar itu bergerak ke arah mana, Chris? Ke arah kapas basah Ya, cikgu. kapas basah yang berada di sebelah sini. Ya. Jadi, kalau kita nampak sekarang, semua akar bergerak balas ke arah yang basah. Iaitu mengandungi apa kalau basah? Ada air. Air. Jadi, apakah kesimpulan untuk eksperimen yang pertama ini? Akar bergerak balas ke arah air. Betul! Yes! Okey, jadi cikgu tak nak bagi lagi ganjaran. Kita belum tunggu lagi? aktiviti yang kedua. Okey, apa dia? Okey, Aktiviti baik. kedua. Cikgu semak dulu ni. Okey, yang kedua ialah menyiasat gerak balas akar terhadap graviti. Di mana Chris perlu susunkan biji benih kacang hijau itu di atas kapas tersebut sebanyak 4 biji. 4 biji. Okey. Jom semua kita kira bersama-sama. 1. Okey. 2. Okey. 3. Lagi 1. 4. Okey. Dan sebenarnya kapas tersebut telah dibasahkan. Jadi selepas itu kita perlu berduduk dalam keadaan menegak dan kita biarkan selama lebih kurang 4 hingga 5 hari juga. Jadi sekarang kena tunggu ke 4 hari? Tak kan? Seperti biasa, cikgu sebenarnya dah sediakan lebih awal juga. Okey. Di hadapan ni, sekarang murid-murid boleh tengok apa yang jadi pada akar biji benih kacang hijau ni. Nampak tak semua? Nampak ya? Okey. Setelah 5 hari, cuba Chris perhatikan. Okey. Akar-akarnya semua menuju ke bawah. Betul cikgu. Okey, menuju ke bawah. Dan ia menghala ke arah apa, Chris? Ke arah graviti. Ya, graviti di pusat bumi. Pusat bumi. Okey. Jadi, cikgu nak tanyalah dengan Chris, apakah kesimpulan untuk aktiviti yang kedua ini? Okey, baik. Chris rasa untuk kesimpulan aktiviti kedua ni, arah akar bergerak balas terhadap graviti. Betul! Okey. Oleh kerana Chris dah betul untuk kedua aktiviti ni, cikgu bagilah ganjaran yang pertama iaitu pengasah
pensil. Ye, dapat ganjaran. Okey, kita lekatkan dulu. Wah. Rasa pensil yang Okey, pertama okey. di situ. Cikgu nak lagi, cikgu? Okey, lepas ni cikgu bagi Oh, lagi. lepas ni. Okey, Okey, kita okey. teruskan lagi dengan aktiviti yang ketiga. Baik. Okey. Okey, apa dia? Apa dia? Iaitu pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Oh, okey. Yang ni macam Pucuk mana, cikgu? bergerak balas terhadap cahaya. Di mana sebenarnya cikgu dah sediakan kotak di situ. Okey. Okey. Kotak dan juga ada lubang di tepi tu. Cuba Chris tengok. Boleh tekan tak? Ada, boleh? Dah ada lubang. Okey, dah ada lubang jadi dah. maksudnya dalam tu sumber cahayanya melalui lubang itu sahaja. Betul tak? Betul, betul. Okey, jadi sekarang ni cikgu juga dah letakkan satu pokok untuk Chris. Baik. Okey, bukakan kotak tersebut. Okey, 3, 2, 1. Jeneng. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, dah betul. Okey, okey. Okey. Baik. Okey, mungkin letak buat kat sini kot sikit. Tak apa, sini pun boleh, cikgu. Okey, boleh. Okey. Alright. Lepas tu? Kita letakkan pokok ni. Letakkan ni. pokok tu. Okey. Ke dalam. Okey. Bye pokok. Lepas tu tutup Kita tapi jangan lupa kita tutup, kita biarkan selama lebih kurang 2 minggu sebab pokok besar 2 minggu. dan kita mesti berikan air okey padanya supaya dia Okey, mendapat air yang mencukupi lah untuk dia membesar. Okey, baik cikgu. Baik. Jadi tutup, Selepas itu kita tunggu, kita tengok bagaimanakah pucuknya bergerak. Okey, tunggu 2 minggu Okey, nanti kita jumpa lagi Chris lepas 2 Okey, minggu. okey, baik, baik. Tak, sebenarnya Okey. kita dah sediakan juga, cikgu dah sediakan apa yang berlaku selepas 2 minggu. 2 minggu. Okey, nak tengok semua? Nak tengok. Okey, apakah yang terjadi selepas 2 minggu? Okey. Cikgu pun berdebar. Okey. Sekarang kita cuba tengok bagaimanakah dia punya pucuk tu bergerak ke arah mana. Okey, kalau kita nampak sebenarnya sebelah sini ada lubang ni. Oh, dia gerak ke arah lubang tadi. Ya. Baik. Nampak dia bergerak ke arah lubang. Kenapa agaknya Chris? Nampak ni. Itu sebelum Yang ni sebelah sebelum, sana. Dia lurus. Dia lurus. Okey. Tapi yang tu sengit. dia makin sengit. Dia bergerak ke arah lubang. Kenapa bergerak ke arah lubang agaknya Chris? Sebab lubang tu ada cahaya. Ya, sebab itu ialah sumber cahaya bagi tumbuhan ini. Tempat lain semua dah tutup. Kalau kita tutup ni, Betul. gelap. Dia gelap. Tak ada. Cahayanya daripada situ sahaja. Jadi, pucuk tumbuhan tu, dia bergerak ke arah lubang untuk mencari Cahaya. Jadi, Okey, apa okey. kesimpulan sesuai untuk aktiviti yang kedua ni, Chris? Okey. Pucuk bergerak balas ke arah cahaya. Betul tak? Bergerak balas terhadap Cahaya. Betul. Kalau saya letakkan lubang dekat atas ni, Chris, dan saya tutup lubang ni, agak-agak ke mana pucuk dia pergi? Dia akan terus ke atas. Ke atas. Dia tak payah eksperimen tak berjaya. Dia takkan sengit. Dia takkan terus lurus sengit. je. Betul. Okey, Jadi okey. sebab tu ada lubang, jadi dia akan bergerak ke arah. Wow, menariknya. Okey. Baik. Dah, aktiviti ketiga. Aktiviti ketiga pun kita dah selesai. Okey. Sekarang kita akan bergerak ke aktiviti yang keempat. Baik. Iaitu Apa dia? Uish. menyiasat bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap sentuhan. Okey. Jadi, sebenarnya di hadapan ni macam Chris cakap kan. Okey, ini ialah pokok semalu Okey, dan yang ini ni ialah apa? pokok perangkap lalat Venus. Ia bergerak balas kepada rangsangan. Jadi sekarang cuba Chris sentuh pokok Sentuh yang semalu ni? tersebut. Okey. Bukan? Ya, boleh. Dua-dua boleh. Okey. Takut je ku. Tak ada apa, dia tak makan orang. Yang ni boleh tak? Biasanya sebenarnya serangga tu dia akan masuk ke dalam tu dan dia akan Okey, tengok. tak apa. Chris sentuh yang ni Okey, cikgu sentuh yang ni Okey, 1, 2, 3. Sentuh. Eh, Dia tak bergerak lah. dia Okey, memang setengah tumbuhan macam gitu dia Okey, tak apa. terlalu malu Tapi cikgu nak sentuh yang ni pula lah. Okey, okey. Okey, nak tengok. Okey, adakah dia bergerak ada tak? Samalah, hari ni pokok ni merajuk lah. Merajuk. Tetapi kita nak tengok jugalah Chris, bagaimana situasi sebenar sekiranya pokok ini disentuh di luar sana. Okey, boleh? Tengok, Chris masih terus berusaha. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan apa yang terjadi sekiranya tumbuhan ini disentuh. Okey, jom.
apa yang kita dapat perhatikan daripada video tadi? Tadi dia ada pergerakan selepas dah disentuh. Ya, dia tertutup. Cikgu, Tengok yang ni dah tertutup dah. Dah tertutup dah. Jadi maksudnya, Okey. apakah kesimpulan yang kita boleh lakukan pada aktiviti ini? Daun pokok semalu bergerak balas terhadap sentuhan. Ya, Betul tak? daun pokok semalu bergerak balas kepada sentuhan. Kita tak boleh cakap daun bergerak balas kepada sentuhan sebab tidak semua daun bergerak balas kepada sentuhan. Cuba sentuh daun depan tu. Boleh tak bergerak balas? Dia tak pun. bergerak balas. Okey. Jadi Faham, Chris faham. dah boleh faham setakat ini? Okey, mungkin cikgu boleh kongsikan lagi sekali apakah yang telah kita pelajari dalam segmen ini, cikgu. Silakan. Okey. Jadi sebenarnya kita dah belajar tentang, dah membuktikan bahawa tumbuhan boleh bergerak balas kepada rangsangan. Okey. Cikgu nak Chris yang ulang. Okey, untuk yang pertama tadi, Gerak balas terhadap pucuk bergerak balas terhadap Air. tak. Akar bergerak balas terhadap air. Betul. Okey. Yang kedua, akar bergerak balas terhadap graviti. Betul. Yang ketiga, pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Betul. Dan yang akhir sekali, daun pokok semalu bergerak balas terhadap sentuhan. Bijaknya Chris. Jadi sekarang cikgu nak bagi ganjaran untuk Chris. Yes. Okey, saya nak cikgu nak bagi 2 terus. 2? Sebab Chris dapat buat kesimpulan tentang pelajaran kita dan juga melakukan aktiviti. Okey, jadi baiklah. pengasah pensil yang seterusnya. Okey. Lepas ni boleh bawa balik. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu, boleh tak kita berehat sebentar? Sudah tentu Chris. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, okey? Kembali lagi bersama Cikgu Ataha untuk Sains Tahun 4. Hai kawan-kawan, tahukah kawan-kawan, daun sesetengah tumbuhan seperti pokok perekat lalat Venus akan tertutup atau menguncur apabila disentuh.